Tapi orang Melayu datang dari Indonesia dan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, kali ini kita akan melihat negara jiran sebagai salah satu negara multi etnis. Namun di negara jiran menyebutnya dengan bangsa-bangsa. Nah, di negara jiran ada 3 bangsa yang menjadi penduduknya, yaitu bangsa Cina, bangsa India, dan bangsa Melayu serta penduduk asli. Sama seperti Indonesia, dalam sejarah perjalanan negaranya, Malaysia pernah mengalami gesekan bersifat rasis yang dikenal dengan insiden 13 Mei antara etnis Cina dan etnis Melayu. Namun riak-riak rasisme ini masih bisa terlihat hingga saat ini, meskipun dalam skala kecil antar person dengan istilah pribumi dan pendatang. Namun ada pendapat berbeda dari warga negara jiran sendiri terkait dengan eksistensi warga negara. Our history connection கேட்டா history bookல சொல்லுது 130 years 120 years நம்மளோட connection to நம்ம எப்ப வந்தனே. It's not true. நம்ம எப்ப முதல்ல இங்க வந்தோம் 2500 years ago 2500 வருஷத்துக்கு முந்தி நம்ம வந்தோம். எந்த ஆதாரம் இருக்கு? பூஜாங் வேலிக்கு நீங்க போனீங்கன்னா எல்லா ஆதாரம் இருக்கு. கோயிலுங்க இருக்கு, பழைய பழைய கோயிலெல்லாம் எல்லாம் புதைச்சிருக்கு. நம்ம சரித்திரம் அன்றைக்கு வரும்போது அவனுங்க பண்டாத்தாங்க இருந்தானுங்க, நம்ம பண்டாத்தாங்க, நம்மளும் அவங்களும் சேம். ஆனா இன்றைக்கு நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டோம். நீங்க கேளுங்க, மாணவர்கள்லாம் கேளுங்க, எங்க நம்மளோட இந்துவோட கனெக்ஷன் எவ்வளவு? 100 வருஷம். எங்க ஆசிரியர் தான் சொன்னாரு. அந்த ஆசிரியர் தலையிலே கொட்டணும். சொல்லுங்க, நான் சொன்னேன். அவ கணக்கு இந்த நாட்டில் வந்து அந்த மாதிரி லிமிட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம அவ்வளவுதான் படிச்சோம். நீங்க பூஜாங் வழிக்கு போனீங்கன்னா இஸ் a வெரி கிளியர், நல்ல விளக்கமா ப்ரூஃப் இருக்கு. நம்மளோட கனெக்டிவிட்டி அவ்வளவு. அதுதான் நம்மள வந்து நம்ம கிட்டே சொல்லணும், நம்ம பொதுமக்கள் கிட்ட சொல்லணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை. அவர் ரைட் டு ஸ்டே ஹியர், திஸ் இஸ் அவர் மதர்லேண்ட். உங்க தலைவர் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் அவர் மதர்லேண்ட், வேற எதுவும் இல்லை. இஃப் யூ டேக் 2500 years ago எப்படி இருந்திருக்கும்? நம்மளுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு. Ada juga Cina yang mempertengahkan bantahan mengenai fikiran yang hendak fikiran di dalam buku ini. Apakah fikiran yang utama? Yang saya khawatir ialah dia menggambarkan bahawa orang Cina, orang India adalah pendatang dan orang Melayu adalah tuan tanah di dalam Malaysia ini. Pada sebenarnya ramainya Melayu pun adalah datang dari luar Malaysia. Yang betul-betul orang asal di sini ialah orang asli. Dan saya khawatir ialah dengan buku sejarah banyak mentekankan sejarah Tamadun Islam dan juga UMNO, sejarah UMNO, dan fikiran bahawa ketuanan Melayu ini akan secara sengaja atau tidak sengaja akan diturunkan kepada pelajar-pelajar yang tingkatan 5 ini, yang pada kita kami, bahawa mereka masih belum matang untuk membuat analisa sendiri. Sebenar ke bila kecil time, I memang ada baca sejarah. Okey, baik orang Melayu, baik orang Cina, baik orang India, memang mereka itu datang dari merantau. Cina dari Cina, Chinese dari Cina, memang tak boleh nafikan. India dari India. Tapi orang Melayu datang dari Indonesia dan segalanya. Itu memang jadi. Dan bila kita dah jadikan satu negara bersama-sama dulu, jangan kita petikaikan you pendatang itu apa yang you faedah daripada cakap-cakap yang tak ya-ya. Tapi sejarah dah membuktikan kita memang orang pendatang. Itu aja. Ya, yang betul-betul yang jadi asal orang kat sini ialah macam katakan orang Dayak, orang Sinoy, Negritos, dan orang kat Sabah, Sarawak. Itulah betul-betul. Jadi kita jangan lawan dengan Tuhan. Kalau Tuhan kata inilah orang yang betul, dialah betul. Tak payah politik orang yang kuat-kuat nak berlaga-laga. Tak guna nak cakap nanti. Itu saya pandangan. Cik tak takut ke apa yang cik cakap ni boleh diorang kata atas sultan ke apa ke? Okey, sebenarnya I cakap mengikut ialah niat I.
bila I cakap ini, kenapa I boleh cakap? Tuhan masukkan fikiran kepada I punya kepala. Tu sebab I cakap demi betul. Jadi bila benda yang betul tu, buat apa kita nak takut dengan kerjaan, makna kita nak cakap buruk tentang, tak ada. Kita memang tak cakap buruk terhadap kerjaan. Kita cuma bagikan pandangan kita, dan benda ini kalau betul, kerjaan terima. Kalau kerjaan ingat tak betul, jangan terima. Senang macam tu je. Betul tak? Actually like that lah. I kira fikir macam komponen parti memang bagus, okay. Cuma sekarang parti yang kuat kena adil lah kepada semua. Jangan kerana kuat, kata orang, you nak ambil kesempatan pada yang lemah. Jangan. Di satu masyarakat mesti nak kuat, ada kuat kegunaan. Yang tak kuat pun ada dia punya kegunaan. Jadi sama-sama kerjasama demi kebaikan rakyat kita berbilang kaum. Dan jangan yang tak senonoh punya keluarkan bayangan, angan-angan cita-cita yang merosakkan perpaduan kita, tak baik. Kerana I pun dah campur dengan orang Melayu, dah sejak kecil I dah campur. Jadi orang-orang tua ini semua baik, dia punya fikiran baik. Jangan buat apa kita tinggal satu masyarakat yang berbilang kaum. Kita bergaduh tak ada bermakna. Tapi jangan juga kita nak tamak juga, kata dia. Kalau kita tak tamak, semua puas hati. Tapi bila dah terima tamak itu, tahanam, kata dia. This is all the Malay orang tua kata. Dia cakap dengan duit kekayaan apa guna? Bukan kat duit itu you boleh bawa nanti balik-balik sama ni you kat kubur, tak ada. Dan juga kata rumah yang paling besar itu pun bukan kata bila you mati rumah itu besar macam apa yang ada, tak. Masuk kubur 3 kaki 7 kaki, atau yang Melayu lebih kecil. Cina 3/7, but Malay maybe 2 feet by. Itu aja. Jadi baik raja, baik orang yang kuat dalam politik atau orang yang katakan handal, dia tak boleh lari daripada Tuhan punya kuasa. Kalau dah masa cukup balik, itulah rumah dia yang paling besar lah itu. Jadi kita minta baik-baik lah supaya baik UMNO yang jadi abang, dia kena macam keluarga. Okey, belanja negara dengan cara yang jimat cermat. Oleh kerana tiap-tiap kali kalau kerajaan kata kita tak ada masalah kewangan, tak ada masalah. Jadi kalau tak ada masalah kewangan, mengapa kita nak naikkan harga ini, naikkan harga itu, menyusahkan rakyat ini? Jangan. Jadi bila you naikkan, konon-konon rakyat fikir kerajaan ini dah cakap bohong. Kalau dah kaya takkanlah dia nak susahkan. Inilah yang masalah, rakyat tak puas hati lah kata orang. Jadi minta kerajaan kalau dapat, janganlah naik-naikkan apa-apa. Fikir baik-baik. Rakyatnya susah bagaimana. Mungkin ada yang jadi pemimpin tak tahu apa latar belakang dia yang susah. Yang pemimpin yang tahu daripada dia susah dia naik, mungkin dia fahamlah apa yang orang susah. Itu berlaku. Itu aja. Ya, kita tidak bisa berkomentar jauh persoalan ini. Namun bagi kita warga negara Indonesia, setiap warga negaranya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia diketahui saat ini sudah tidak menerapkan istilah pribumi atau bumi putra dan pendatang. Namun semua orang yang telah memenuhi syarat adalah warga negara Indonesia dan wajib mematuhi semua regulasi yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.